Okay, so ini kerja minggu lepas saya bagi. Okay, kita cek jawapan dia. Hari ini 10 orang saja ada. Okay, so untuk yang pertama yang ini, okay, di Sarawak berlaku pemberontakan yang diketuai oleh Datuk Patinggi Ali. Okay, Datuk Patinggi Ali menentang Pangeran Indra Mahkota. Boleh masuk ke. Datuk Patinggi Ali. Okey, lepas tu orang apa dan apa? Ayu bersatu. Tamatkan penindasan, cukai yang tinggi dan buruh paksa. Jadi dia memanggil siapa? Dia memanggil orang Melayu. Okey, orang Melayu dan juga orang Bidayu. Okey. Orang Melayu dan orang Bidayu ayu bersama. Okey. Next. Yang kedua. Okey, Pangeran apa? Dengan bantuan James Brooke. Pangeran Raja Muda Hashim. Okey, Raja Muda Hashim. Okey, dengan bantuan James Brooke berjaya mematahkan pemberontakan. Okey. So, Tuan James Brooke better akan melantik Tuan sebagai, okay, mula-mula dia melantik James Brooke sebagai Gubernur. Okay, sebagai Gubernur. Gubernur Sarawak. Jika berjaya menumpaskan pemberontakan. Okay, so James Brooke pun kata, ya saya ada. Saya ada apa yang kuat. Saya ada tentera. Saya ada tentera yang kuat untuk membantu. Okay, kemudian gambar yang ketiga, Pangeran dan juga James Brooke. Pangeran Raja Muda Hashim melewatkan pelantikan James Brooke. Sebab mula-mula dia sudah berjanji kalau dapat berjaya settlekan pemberontakan, dia akan bagi dia gubernur apa kan. So lepas tu dia melewat-lewatkan pelantikan, dia tak nak bagi. So James Brooke membedil, dia pergi bom. Membedil bandar. Dia pergi bom mana? Dia pergi bom Kuching. Okey, pergi bom Kuching. Okey, lepas tu barulah mereka membuat perjanjian. Okey, jadi Raja Muda Hashim dia kata, saya melantik Tuan sebagai Gubernur dan Raja Sarawak. Dan Raja Sarawak. Okey, lepas tu James Brooke dia kata, ya saya akan menghormati Sarjan. Okay, saya akan menghormati undang-undang. Okay, menghormati undang-undang masyarakat. Segala apa Sarawak menjadi milik saya. Okay, segala hasil Sarawak menjadi milik saya. Okay, kemudian dia pergi menghadap dengan Sultan Brunei. James Brooke bersama tentera laut menghadap Sultan Brunei. Okay, Sultan Brunei, siapa sultan dia? Namanya ialah Sultan Omar Ali Saifuddin. Okay, ini nama Sultan Brunei. Okay, untuk menandatangani perjanjian pada tahun 1842. Okay, lepas tu, okay, ini Sultan. Beta mengiktiraf Tuan sebagai raja dan menyerahkan wilayah dari mana ke Sungai Samarahan. Okay, tempatnya dari mana? Tanjung Datu. Okay, dari Tanjung Datu
Tanjung Datu dia bagi sampailah Sungai Samarahan. Lepas tu James Brooke dia berjanji akan membayar. Setiap tahun dia akan bagi $2,500 setiap tahun kepada tuanku. Okay. So ini adalah usaha James Brooke untuk menguasai Sarawak. Okay. Okey ke yang ini? Okey. Okey ya, semua sudah ada jawapan ah. Okey, saya akan clear sebelah sini. Okey. Next, sebelah sini perjanjian. Okey, perjanjian 1841 dan juga 1842. Okey, perjanjian 1841 melibatkan James Brooke dengan siapa? James Brooke dengan siapa? Dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Okey, dengan orang ni. Ini Jose Marian. Lama dia joining tapi tak dapat masuk. Siapa ni ya? Vanessa ke ni? Tadi siapa masuk? Nabila. Okey. So perjanjian ini antara Pangeran Raja Muda Hashim dengan James Brooke. So isi perjanjian yang pertama ialah sarjan pun baru masuk. Itulah jangan lambat. Cikgu tak boleh start lambat-lambat. Nanti tak adil dengan orang lain kan. Okey, so isi perjanjian ialah James Brooke. James Brooke saya tulis JB ya. James Brooke memerintah Sarawak. Sarawak dan menguasai hasilnya. Ini ialah isi perjanjian yang pertama. Isi perjanjian yang kedua ialah James Brooke. James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang. Menghormati dan memelihara undang-undang dan adat Melayu. So ini dua perjanjian pada tahun 1841. Perjanjian 1842 melibatkan James Brooke dengan siapa? Tahun 1842. James Brooke Sultan dengan Brunei. siapa? Yes, Sultan Brunei. Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. So isi perjanjiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perjanjian. So saya rasa saya tak ada tag di sini ya. Ini semua ada dalam buku teks ya. Saya tak ada tag sebab sini tak muat lah. So yang pertama ialah perjanjiannya menyerahkan kawasan dari Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Ini ialah yang pertama. Sultan Brunei ini dia menyerahkan kawasan dari Tanjung Datu sampai Sungai Samarahan kepada James Brooke. Itu yang pertama. Yang kedua, semua hasil pendapatan serah kepada James Brooke. James Brooke akan dapatlah semua hasil pendapatan daripada tempat tu.
Daripada Tanjung Datu sampai Sungai Samarahan. Semua hasil masuk dalam poket James Brooke. Okey, yang ketiga. James Brooke perlu memberi ufti tahunan. Ya, James Brooke perlu memberi ufti tahunan sebanyak 2,500 dolar Sepanyol kepada Sultan Brunei. Setiap tahun James Brooke dia kena bagi 2,500 dolar Sepanyol. Okey, sebagai hadiah. Ufti lah. Okey, kemudian yang keempat, okey, tidak boleh campur tangan. Tak boleh campur tangan dalam hal adat dan agama penduduk tempatan. Okey, James Brooke tidak boleh campur tangan dalam hal adat dan agama penduduk tempatan. Okey, itu yang keempat. Okey, yang kelima, tidak boleh kawasan itu tidak boleh dipindah milik tanpa kebenaran Sultan Brunei. Okay, James Brooke dia tak boleh bagi tempat tu kepada orang lain. Dia tak boleh jual ke bagi ke dengan orang lain tanpa kebenaran Sultan Brunei. Okay, dan yang G terakhir ialah JB diiktiraf sebagai Raja Putih Sarawak. James Brooke diiktiraf sebagai Raja Putih Sarawak. Okey, jadi ini untuk dua perjanjian Okey, lepas tu saya kasih clear. Okey, kita tengok yang bawah. Okey, so ini ialah James Brooke. Orang ini ialah siapa? Siapa ni? Kenal tak siapa orang? Datuk Patinggi Ali. Ya, ini ialah Datuk Patinggi Ali. Okay, so James Brooke mencari peluang untuk mendapatkan Sarawak. Okay, mencari peluang untuk mendapatkan Sarawak. Okay, lepas tu untuk yang B, menjalankan aktiviti pengembaraan di antara Sarawak dan Singapura dengan kapalnya. Nama kapalnya ialah Royalist. Ya, Royalist. Mendapat sokongan pihak British melalui Angkatan Tentera Laut. Angkatan Tentera Laut. Okey, kemudian D, menerima pelawaan Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan masalah di Sarawak. Okey, pelawaan Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan masalah di Sarawak. Okey, kemudian mengenakan syarat iaitu Pangeran Raja Muda Hashim perlu menyerahkan Sarawak kepadanya. Perlu menyerahkan Sarawak kepadanya. Okey. Lepas tu untuk Datuk Patinggi Ali. Okey, beliau ialah pembesar tempatan di Sarawak. Pembesar tempatan di Sarawak. Okey, kemudian B, melakukan penentangan terhadap pentadbiran Brunei. Terhadap pentadbiran Brunei pada tahun 1836. Okey, menentang tindakan Wakil Sultan. Wakil Sultan yang menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan. Okey. Okey, sini okey ke? Ada masalah sini?
Harap tak ada masalah ya. Jadi kamu kena ingat lah, Sarawak ini kamu kena banyak menghafal lah. Okey, cara Sarawak James Cook mendapatkan Sarawak strategi dia. Okey, ada 4 lah. Okey, lepas tu bagaimana dia mengukuhkan kuasanya di Sarawak. Okey, ada 7 lah. Okey, so hari ini kita akan masuk kepada Sabah. Okey, kita masuk kepada Sabah. Okey, perluasan kuasa Syarikat Borneo Utara British di Sabah. Okey, so di sini ya kita panggil dia SBUB. Okey, sebab dia ini S Syarikat, B for Borneo, U Utara, B British. Shortcutnya ialah SBUB. Okey, Syarikat Borneo Utara British. Jadi sebelum kedatangan kuasa barat di Sabah, okey, memang Sabah adalah dikuasai oleh dua pihak ya, dua kesultanan. Satu Brunei, satu Sulu. Dan satu lagi ialah ketua-ketua bebas kan. Yang itu hari kita sudah belajar kan. Ketua-ketua bebas di Sabah ini wujud sebab apa? Kenapa ketua-ketua bebas ini wujud di Sabah? Kenapa? Siapa boleh bagi tahu? Hello, ada orang ke? Kenapa tidak bercakap? Wanisa. Wanisa ada. Okey, siapa yang masih ingat kenapa wujudnya ketua-ketua bebas yang ni? Ketua-ketua bebas di Sabah. Kenapa? Disebabkan oleh apa? Semua sudah lupa. Okey, ketua bebas ni wujud di Sabah sebab kelemahan. Okey, sebab mereka rasa wakil-wakil sultan tu mereka rasa lemah. Okey, jadi orang-orang yang cukup berani itu mereka keluar ya untuk menentang macam mana untuk menjadikan diri mereka sebagai ketua di kawasan tersebut. Okey, jadi wujudlah ketua-ketua bebas. Jadi sebelum kedatangan kuasa barat, memang Sabah ada sebelah ialah Sultan Brunei, sebelah barat Sultan Brunei punya, sebelah timur ialah Sulu punya dan juga ketua-ketua bebas di tempat-tempat lah. Okay, kedudukan Sabah yang strategik dan kekayaan hasil ekonomi menarik perhatian pemodal asing. Melalui pajakan, pembelian dan perjanjian, Sabah berjaya dikuasai oleh pemodal asing dan akhirnya oleh Syarikat Borneo Utara British. Okey. So itu ialah pengenalan. So kita tengok dulu kemakmuran Sabah. Apa yang hebat di Sabah? Okey. Yang pertama ialah kedudukan yang strategik, yang kedua ialah kekayaan ekonomi. Okey. Jadi Sabah terletak di tengah-tengah laluan antara China dengan Singapura. Okey. Okey. So ini Sabah di sini. Okey ya. Jadi dia adalah merupakan kawasan laluan. Okey. Ini Singapura di sini, Singapura di sini. So dia adalah kawasan laluan daripada sini ke sini ke, daripada sini ke sini ke, pergi ke China atas. Okey. Jadi dia adalah laluan utama. Okey. Okey. Lepas tu Sabah juga terletak berdekatan dengan Pulau Palawan yang menjadi laluan maritim bagi kapal-kapal dagang yang berlayar ke China dan Jepun. Okey. Pulau Palawan. Kita tengok Pulau Palawan. Sabah di sini. Pulau Palawan yang ini ialah Pulau Palawan. Jadi Pulau Palawan ini dekat dengan Jepun, dekat dengan Jepun, dekat dengan China. Okey, dekat dengan China dan juga Jepun. Jadi dia adalah satu perhentian lah. Okey, merupakan satu perhentian, mereka akan berhenti di sini.
Okay, sebelum mereka bergerak ke atas. Okay, lepas tu Sabah penting dalam aktiviti perdagangan yang melibatkan Kepulauan Sulu hingga New Guinea dan Australia. Jadi Sabah di sini, okay, sini ini adalah Papua New Guinea, Australia di bawah lagi, Australia kat bawah lagi. Okay, jadi dia pun adalah kawasan perdagangan lah yang penting lah. Okay, daripada sini ke sini, ke sini ke bawah, okay, dia lebih dekat lah. Okay, Sabah penting dalam aktiviti perdagangan yang melibatkan Kepulauan Sulu hingga Papua New Guinea dan Australia. Okay, yang kedua, pelabuhan di sepanjang pantai timur, barat dan timur Sabah ialah pelabuhan semula jadi yang strategik. Jadi kawasan Sabah ini, satu kepala anjing ni, okay, dia ada pelabuhan di sebelah sini, ada pelabuhan di sebelah sini. Timur barat pun ada pelabuhan. Ya, jadi dia adalah sangat penting lah. Okay, pelabuhan semula jadi yang strategik. Kapal boleh berlabuh dengan selamat dan terlindung daripada tiupan angin monsun. Antara pelabuhan utama ialah Teluk Gaya. Teluk Gaya di sini dekat dengan kota Kinabalu, Teluk Gaya. Ya, so kawasan teluk ini adalah kawasan yang terlindung daripada tiupan angin monsun. So apabila tiup angin monsun timur laut, okay, dia akan terlindung kat pulau sini, teluk-teluk sini. Okay, jadi mereka boleh menghentikan kapal mereka di sana sementara menunggu tiupan angin monsun itu habis. Okay, berhentilah. Okay, so itu yang pertama, kedudukan yang strategik. Okay, sama ada ke China ke Singapura ke, Jepun ke, sampai Australia ke, semua adalah laluan yang penting untuk perdagangan. Okay, sebab yang kedua, kekayaan ekonomi. Okay, kekayaan ekonomi. Okay, Sabah dia ada banyak hasil ekonomi, contohnya sarang burung. Ya, sarang burung yang ada di dalam gua. Gua Niaga, okay, ada banyak sarang burung. Lepas tu sagu, rotan, getah perca, gamat dan sirip ikan hiu. So ini semua ialah hasil. Okay, didagangkan oleh masyarakat tempatan dengan pedagang asing. Sarang burung mendapat pasaran yang tinggi di China. Ya, sarang burung ini orang Cina suka sebab dia macam makanan berkhasiat. Ya, dia boleh mencantikkan kulit. Ya, okey, orang Cina sangat suka. Pedagang barat yang berminat mendapatkan barangan Cina menjadikan sarang burung sebagai barang dagangan untuk dijual ke China. Jadi orang-orang pedagang barat ini kalau mereka nak berdagang dengan China, dia mesti dapat apa yang China mau. Kalau China dia kata, okey saya nak sarang burung. So dia mesti dapatkan sarang burung sebagai pertukaran dengan barang yang dijual dari China. Okey. So sarang burung ini mendapat pasaran yang sangat tinggi lah. Dan satu lagi ialah tanaman seperti indigo dan kapas. Indigo ini, buku teks ada indigo, dia adalah daun-daun. Ini ialah indigo. Tanaman yang mampu menghasilkan warna semula jadi yang digunakan dalam industri mewarna tekstil. Tekstil ini ialah kain. Kalau you mau kain kamu warna biru ke, merah ke, kuning ke, kamu perlu menggunakan ini, daun ini. Saya tak tahu macam mana cara lah kan. Tapi dia boleh menggunakan dan tanaman ini, daun-daun ini, lepas tu dia boleh macam mana dia buat warna dia. Okay, ini indigo, tanaman indigo. So, tanaman ini pun sangat mendapat sambutan pada masa dululah. Okay, indigo dan kapas hidup subur di kawasan dataran dan lembah yang membolehkan pertanian komersial dijalankan dengan kiat sebelum penguasaan SPUB terhadap Sabah. Okay, jadi Sabah ini memang sama seperti Sarawak. Sabah dia memang ada dia punya pentadbirannya, cara pentadbirannya memang ada dia punya kelebihan. Okey, ada kelebihannya masing-masing sebelum SPUB sampai. Okey. Takat ini okey ke?
Okey, okey. Okey ya? Okey. Kalau okey, okey, kita pergi kepada Sabah sebelum penguasaan SBUB. Okey, sebelum British sampai. Pulau Balambangan dan Pulau Labuan merupakan kawasan yang telah dimiliki oleh British sebelum SBUB bertapak di Sabah. Kenapa Intan? Intan kenapa? Hmm? Apa masalah Intan? Kenapa? What? Tadi saya cakap dengan tu Sarjan. Sima. Jatuh hai, kacau sejadi. Okey, Pulau Balambangan dan Pulau Labuan, dia punya tempat, cikgu sudah Google ah. Dia tengok kalau saya kasih kecil. Ini ialah kepala anjing Sabah, kan? Labuan di sini, ini ialah Labuan. Kalau saya kecilkan, macam ni. Labuan dia macam ni kecil saja, ini ialah Labuan. Okey, ini Labuan. Okey. Lepas tu Pulau Balambangan di sini, yang ini Pulau Balambangan. Dia ialah satu pulau di luar daripada Sabah. Tapi dia adalah area, orang cakap dia adalah tempat Kudat. Ini Kudat di sini. So pulau ini ialah milik Kudat. Okey. Jadi dua tempat ini dan juga Labuan, dua tempat ini adalah milik British. Ya, dululah. Okey. Okey, sebelum SBUB ini bertapak di Sabah. Okey, Pulau Balambangan. Okey, cerita dia. Okey, pada tahun 1763, Alexander ni Dalrymple mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Sulu. Okey. Beliau berjanji mengibarkan bendera British di Pulau Balambangan yang menandakan pulau tersebut menjadi milik British. Namun begitu, penempatan British di pulau ini menghadapi pelbagai masalah termasuklah serangan Lanun. British telah meninggalkan pulau ini pada November 1805. Itu memang tempat dia, tapi selalu diserang oleh Lanun. Macam mana nak tinggal kat sana kan tak boleh. Ya, dia nak dapatkan pulau kat sini, dia nak dapatkan kawasan apa tu di sini. Okey, sebab memudahkan dia berniaga ke apa ke ataupun dia ada hasrat nak menjajah. Okey, tapi tidak dapat sebab tempat ini adalah kawasan tengah-tengah laut ni, kawasan yang sangat bahaya. Lanun-lanun ni banyak di tengah laut. Lanun dari Sulu, dari Filipina semua tu, okey. Jadi lepas tu mereka terpaksa tinggalkan pulau ni, tak nak. Okey. Okey. Lepas tu di Pulau Labuan. James Brooke berusaha meluaskan daerah kekuasaannya dengan mengadakan perjanjian dengan Sultan Brunei berhubung dengan Pulau Labuan. So James Brooke dia sudah dapat semua tempat di Sarawak. Dia pula nak dapatkan Labuan juga. Okey, pada 18 Disember 1846 melalui perjanjian Sultan Brunei menyerahkan Labuan kepada British. Okay. British bertanggungjawab menumpaskan Lanun di Pulau Labuan dan melindungi kegiatan perdagangan di situ. James Brooke dilantik sebagai Gubernur pertama. Ya, James Brooke pun orang British mah. Okay. Jadi dia telah menyerahkan Labuan kepada British. Okay. Dan James Brooke menjadi Gubernur pertama. Okay, so ini ceritanya untuk mula-mula ya Pulau Balambangan dan Pulau Labuan. Okey. Lepas tu kita pergi kepada pertapakan. Macam mana SBUB ini bertapak di Sabah. Okey. Start daripada cerita dia 1865. Orang-orang ini kena ingat. Ini cerita ini kamu kena ingat dia punya semua cerita dia. Charles Lee Moses dia telah sewa Sabah daripada Sultan Brunei selama 10 tahun. Okey, dia sewa tanah 10 tahun. Okey. Charles Lee Moses menjual haknya kepada J.W. Torrey.
dan T.B. Harris. Okay. Dia sewa 10 tahun. Dia nak buat sesuatu kat sana. Tapi dia tak nak. Lepas tu dia jual. Dia sewa 10 tahun kan. Okay. Dia jual 10 tahun tu kepada orang lain. Iaitu J.W. Torrey dan T.B. Harris. So, dua orang ini menjadikan kawasan Kimanis. Kimanis ini dijadikan sebagai pusat perdagangan. Okay. Lepas tu pada tahun 1878. Alfred dan juga Edward Dent. Alfred Dent dan Edward Dent ini memajak pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu. Yang ini daripada Sultan Brunei. Lepas tu dua Dent ini mereka memajak ya pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu. Jangan lupa ya Sabah ini ada dua sultan ya. Okey. Baron ini ataupun kita panggil dia overbeck. Ya, dulu kita baca kalau cikgu masa dulu kami baca tak ada baron ni semua tak ada. Kami panggil dia overbeck saja. So overbeck ini bekerja sama dengan dua Dent ini untuk memajukan Sabah. J.W. Torrey menjual haknya kepada overbeck. Okey. Faham tak? Okay, mereka bekerja sama. Lepas tu Torrey ini dia jual haknya kepada overbeck, dia tak nak. Okay, lepas tu pada 1881, Alfred Dent dan juga adiknya menubuhkan British North Borneo Provincial Association Limited dan mendapat status piagam pada 1 November 1881. Okay. Dia punya syarikat ini kena ingat. Ya, nama syarikat berpiagam. Okey, pada tahun 1888, Borneo Utara menjadi negeri naungan British. SBUB memerintah Borneo Utara hingga tahun 1942. Okey, jadi you faham tak mula-mula yang sebelah barat. Okay, sebelah barat, dia sewa 10 tahun dengan Sultan Brunei. Lepas tu dia bagi kepada orang British ni. Okay, lepas tu di sebelah timur, dua Dent ini, dia sewa, dia pajak tanah daripada Sultan Sulu. Okay, dia pajak tanah. Lepas tu overbeck ini bekerja sama dengan dua Dent ini, orang British juga. Okay, lepas tu mereka menubuhkan syarikat di sana. Jadi maksudnya seluruh Sabah telah dijajah oleh orang British. Okey. So pada tahun 1888 Borneo Utara menjadi negeri naungan. Okey. Seluruh Sabah lah Borneo Utara. Okey. So ini Borneo Utara, ini petabakan bagaimana cara dia. So nama-nama orang ini kamu kena ingat. Ini lepas tu dia